Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas kita hari ini, kita akan belajar mengenai unit baru iaitu jirim. Jadi, cikgu harap kamu boleh buka teks. Okey, kamu tengok pada muka surat 178. Okey. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, ini adalah standard pembelajaran untuk hari ini. Kamu akan dapat nyatakan jirim wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejat, cecair dan juga gas. Okey, yang keduanya kita akan mengelas bahan atau objek berdasarkan keadaan jirim. Okey, yang terakhir kamu akan dapat mencirikan sifat pepejat, cecair dan juga gas. Okey, jom kita tengok apa itu jirim. Kamu pernah dengar tak apa itu perkataan jirim? Rasa macam ni pertama kali kan? Okey, jom kita tengok apa maksud jirim. Okey, jirim ialah bahan yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, apa sekali bahan, tak kisahlah benda tu objek yang hidup ataupun benda tu benda yang bukan hidup, kalau dia mempunyai jisim, okey, kalau benda tu mempunyai jisim dan benda tu memenuhi ruang, okey, kita boleh kategorikan dia sebagai jirim. Okey, ingat, kamu kena ingat jirim adalah bahan yang mempunyai jisim dan mempunyai ruang. Okey, apa itu jisim? Okey, jisim ni kita boleh katakan sebagai berat lah. Okey, jom kita tengok keadaan. Okey, jom kita tengok keadaan jirim. Okey, kamu nampak tak di gambar apa? Okey, ada gambar pantai. Okey, lepas tu ada tikar, ada makanan. Maksudnya ada orang ni nak berkelah dekat tepi pantai. Okey, dalam kehidupan kita, okey, kita dikelilingi oleh jirim. Okey, hidup kita seharian ni dikelilingi oleh jirim. Okey, cuba kamu lihat dalam gambar ni, apa 3 keadaan jirim yang kita boleh tengok. Okey, yang pertama adalah pepejal. Okey, tengok pepejal. Kenapa dekat sini? Kerana pasir merupakan pepejal. Pepejal ni benda yang orang kata benda yang solid. Okey, kalau kita pegang benda itu, kita boleh rasa bentuk dia. Okey, itu adalah pepejal. Okey, keadaan jirim yang kedua adalah cecair. Contohnya macam air laut. Air laut adalah dalam keadaan cecair. Okey, kemudian keadaan jirim yang ketiga adalah gas. Okey, kalau dekat pantai, kita pergi pantai, kita nampak pokok bergoyang-goyang kan? Kenapa pokok ataupun daun pokok tu bergoyang-goyang? Disebabkan oleh wujudnya angin. Okey, angin tu dalam bentuk apa? Kita tak nampak angin kan, tapi kita boleh rasa angin tu. Okey, angin tu sebenarnya dalam bentuk gas. Dia hadir dalam keadaan jirim gas. Okey. Contoh lain untuk pepejal dekat dalam gambar ni apa? Contoh pepejal. Okey, ni bakul. Ada bakul kan? Okey, bakul ni adalah pepejal. Okey, pasir pepejal, batu dalam bentuk pepejal. Okey, makanan dalam bentuk pepejal. Okey, kalau air minuman. Air minuman adalah berbentuk cecair. Dia dalam keadaan cecair. Okey, jom kita tengok. Okey, kita tengok kat sini.
dekat bawah ni ada beberapa contoh objek. Ada batu. Okey, ada shampoo, ada oksigen, wap air, meja, pemadam, santan, minyak. Okey, kat belakang ni tak nampak. Okey, semua ni adalah objek di sekeliling kita. Jadi, cikgu nak kamu kategorikan objek ni semua ke dalam keadaan jirim yang dialaminya. Okey, batu berbentuk pepejal, cecair ataupun gas. Okey, batu adalah pepejal. Okey, shampoo cecair. Okey, oksigen ni gas ni kita duduk sedut nafas dan tarik nafas, kita sedut oksigen. Okey, wap air ni contohnya kalau kamu masak atau kamu didihkan air dekat atas dapur kan, jadi bila tidak mendidih dia akan keluar wap tu kan. Okey, itu adalah wap air. Okey, kemudian meja dalam keadaan pepejal. Okey, pemadam, kita boleh sentuh pemadam tu, kita boleh rasa kan. Okey, jadi pemadam tu dalam bentuk pepejal. Santan adalah bentuk cecair. Kemudian adalah minyak, contoh minyak masak yang mak kamu masak tu kan. Okey, guna untuk goreng keropok lepong, goreng udang, semua tu dalam bentuk cecair. Okey, jom kita tengok. Okey, ni kita dah kategorikan ke dalam keadaan dia. Okey, batu, meja dengan pemadam adalah bahan ataupun objek dalam keadaan pepejal. Shampoo, santan dan juga minyak adalah bahan dalam bentuk cecair. Manakala oksigen, wap air dan juga asap dalam keadaan gas. Kita tak boleh nampak gas ni tapi kita boleh rasa. Okey, seterusnya kita akan tengok sifat-sifat jirim. Okey, kita tengok dulu sifat pepejal. Okey, tengok dekat sini, ni adalah gambar batu. Okey, kalau kamu ada batu, okey, kamu ada segetul batu. Okey, contohnya cikgu ada ni, remote control kat sini. Okey, kalau cikgu pegang, cikgu tekan-tekan remote control ni, dia akan berubah bentuk tak? Tidak kan, bentuk dia adalah tetap. Macam ni juga dengan batu. Kalau kamu ada batu, kamu pegang batu tu, kemudian cuba kamu tekan-tekan batu tu, adakah bentuk batu tu akan berubah? Tidak kan, bentuk dia tetap sama. Jadi pepejal ni dia mempunyai bentuk yang tetap. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Okey, ni adalah gambar neraca. Okey, gambar neraca. Kemudian kita letakkan batu di atas neraca untuk kita ukur jisim dia. Okey, bila kita letakkan batu atas neraca ni, okey, petunjuk. Okey, petunjuk pada neraca akan bergerak mengikut jisim batu yang ditetapkan. Okey, ini menunjukkan bahawa ini menunjukkan bahawa pepejal mempunyai jisim yang tertentu. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, tengok. Kita ada silinder pengikat, kemudian ada air. Pada awal eksperimen, kita letakkan 30 cm3 air di dalam silinder pengikat. Kemudian, okey, cikgu letakkan batu dekat dalam silinder yang ada air tadi. Kemudian cikgu tengok bacaan air tersebut. Bacaan air tadi dah naik daripada 30 cm dijadi 57 cm3. Okey, ini menunjukkan pepejal mempunyai isi padu tetap.
Okey, isi padu pempeja tu berapa? 57 tolak dengan 30. Jadi isi padu batu adalah 27. Okey, ini maksudnya batu ni ataupun pepeja mempunyai isi padu. Okey, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, gambar yang seterusnya. Okey, kita ada bikar yang dipenuhi dengan air. Kemudian cikgu letakkan batu ke dalam bikar tersebut. Okey, bila cikgu letakkan batu dalam bikar tersebut, air dalam bikar tu dia melimpah keluar daripada bikar. Okey, aktiviti ni menunjukkan bahawa pepeja tu memenuhi ruang. Bila kita letak dalam satu bekas tu, dia memenuhi ruang. Jadi air yang terlebih tu akan terkeluar daripada ikan. Ini sifat pepeja. Ada bentuk yang tetap, ada jisim, ada isi padu tetap dan juga memenuhi ruang. Kita seterusnya akan tengok sifat cecair. Tengok kat sini cikgu ada 3 bekas yang berbeza. Satu cikgu ada bekas yang tinggi. Kemudian yang kedua bekas ni dia agak bulat sedikit. Dan bekas yang ketiga seperti bekas botol, panjang dan tinggi. Bila kita isi cecair ke dalam bekas-bekas tersebut, cecair tu dia akan mengambil bentuk bekas tersebut. Kalau bentuk bekas tu bulat, bila kita isi air tu akan berbentuk bulat. Kalau kita isikan cecair dekat dalam bekas yang berbentuk bintang, jadi cecair tu akan menjadi bentuk bintang. Ini menunjukkan bahawa bentuk cecair berubah mengikut bentuk bekas. Kita tengok gambar yang kedua. Kita ada neraca di sini. Kemudian cikgu ada satu bikar yang mengandungi air. Kemudian cikgu letakkan bikar yang ada air tu ke atas neraca. Kemudian kita akan dapat lihat petunjuk neraca ni akan bergerak. Ini menunjukkan bahawa cecair mempunyai jisim. Kita tengok gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga, cikgu ada silinder penyukat yang mempunyai air. Air dalam silinder penyukat ada 50 cm kubik. Jadi bila cikgu tuangkan cecair tersebut dalam bikar, cikgu tengok isi padu cecair tersebut masih sama, iaitu 50 cm3. Jadi ini menunjukkan bahawa cecair mempunyai isi padu tetap. Kita tengok sifat ciri yang terakhir, iaitu sifat gas. Tengok kat sini cikgu ada belon. Ada yang berbentuk hati ataupun love, ada belon yang berbentuk bulat dan juga ada belon yang berbentuk ABC. Tengok tulisan happy birthday. Ini menunjukkan gas dia tidak mempunyai bentuk tetap. Bila kita nak tiup belon, kita akan tiupkan gas masuk ke dalam belon tersebut kan. Jadi gas tu dia akan mengikut bentuk belon tu. Gas tidak mempunyai bentuk yang tetap. Tengok gambar yang seterusnya. Gambar ni ada menunjukkan ada satu besen yang dipenuhi dengan air. Kemudian cikgu telangkupkan gelas ke dalam besen yang berisi air. Ni gelas
Okey, biasa ni dia pada mulanya kita isikan dia dengan air. Kemudian cikgu ambil gelas ni, telangkupkan ke dalam air. Okey, kemudian cikgu dapat lihat air tidak masuk ke dalam gelas. Okey, tengok dekat dalam gelas ni kosong. Sebab apa? Sebab gelas tu penuh dengan udara. Okey, udara dalam gelas ni dia menghalang air masuk ke dalam gelas. Okey, ini menunjukkan bahawa udara memenuhi ruang. Okey, udara penuh dalam ruang gelas ni. Okey, yang ketiga, kita nak tengok sama ada gas ni mempunyai jisim. Okey, gas ni ada jisim tak? Okey, bolehkah kita timbang gas? Okey, jadi kalau kita nak tahu sama ada gas tu ada jisim ataupun tidak, kita buat aktiviti ni. Okey, kamu perlukan 2 biji belon yang ditiup sama besar. Okey, kemudian kamu perlukan satu penyeduh minuman ataupun lidi chopstick ke, lidi sate ke pun boleh. Kemudian kamu ikatkan benang di tengah-tengah lidi. Okey, kemudian belon yang kamu tiup tadi, kamu ikatkan di kiri dan juga kanan lidi ataupun penyeduh minuman tersebut. Okey, kemudian ambil satu pita pelekat dan lekatkan di salah satu belon. Okey, kat sini ada 2 belon. Jadi kita kategorikan belon di sebelah kiri ni sebagai belon A dan belon di sebelah kanan sebagai belon B. Okey, kemudian cikgu cucuk belon B tu. Okey, dekat ada pita pelekat tu kita cucuk belon tersebut. Okey, apa jadi bila kita cucuk belon tu? Okey, lama-kelamaan angin ataupun udara dalam belon tu akan keluar. Okey, selepas kita cucuk, kita akan dapati penyeduh minuman ataupun lidi tersebut. Okey, kita dapat tengok lidi ataupun penyeduh minuman tersebut dia sengit ke sebelah belon yang tidak dicucuk. Ini menunjukkan bahawa belon yang mempunyai gas ataupun belon yang mempunyai udara tersebut lebih berat daripada belon yang telah dicucuk. Okey, ini menunjukkan bahawa gas mempunyai jisim. Okey, kita tengok yang terakhir. Okey, kita nak tengok sama ada gas ni dia mempunyai isi padu yang tetap ataupun tidak. Okey, kita ada 2 balang. Okey, kita ada 2 balang gas. Okey, satu balang dipenuhi dengan gas yang berwarna. Kemudian kita tutup di tengah-tengah. Okey, dekat atas balang yang pertama tu kita penuhkan. Okey, dalam balang yang pertama kita penuhkan dengan gas berwarna. Kemudian kita tutupkan balang tersebut dengan penutup kaca. Kemudian kita telangkupkan di atas dia dengan balang yang kosong. Okey, kita nak tengok adakah lepas kita buka penutup kaca tu atau adakah gas tu akan bergerak ataupun tidak. Okey, bila kita tarik penutup kaca tersebut, okey, kita dapati gas tersebut dia memenuhi ruang hingga ke balang gas yang atas. Okey, ini menunjukkan bahawa isi padu gas tu tidak tetap. Tadi gas tu ada dekat sebahagian bawah saja kan. Tapi bila kita buka penutup kaca tu, gas tu bergerak ke atas pula. Okey, jadi isi padu gas tu tidak tetap. Okey, jadi kita buat satu jadual macam ni. Kita dapat simpulkan dekat sini bahawa
Pepecahan mempunyai bentuk yang tetap, isi padu yang tetap, mempunyai jisim, memenuhi ruang. Okey, lagi satu cikgu tambah. Okey, pepecahan ni kita tidak boleh mampatkan. Okey, mampatkan macam tekanlah. Okey, kita tak boleh kan pepecahan, atau kita tidak boleh mampatkan pepecahan. Okey, yang kedua, cecair mempunyai bentuk yang tidak tetap. Okey, kerana cecair dia akan mengikut bentuk bekas. Okey, kemudian cecair dia mempunyai isi padu yang tetap, dia mempunyai jisim dan juga memenuhi ruang. Cecair juga tidak boleh dimampatkan. Okey, manakala gas mempunyai bentuk yang tidak tetap. Gas akan mengikut bentuk bekas. Kemudian, gas juga tidak mempunyai isi padu yang tetap. Tetapi, gas mempunyai jisim, gas memenuhi ruang dan gas boleh dimampatkan. Okey, itu sahaja yang kita akan belajar hari ini. Okey, apa-apa kamu boleh tanya cikgu dekat WhatsApp. Okey, sekian. Terima kasih.